kita mengadakan sidang media pada petang ini ekoran satu perkembangan yang sangat tidak sihatlah yang terjadi di kawasan ini. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, bersama-sama dengan saya pada petang ini lawyer Zamri, lawyer yang tidak asing kepada kita, dan wakil penduduk IKS dan Surau Al-Jabbar, Datuk Kaman Shah, dan Datuk Jamal, Haji Jamal, bagi mewakili, dan juga pengurusi surau tadi, pada timbalan pengurusi di surau ini. Untuk makluman, dan nanti mungkin boleh diterangkan lebih detail oleh pihak penduduk, kawasan ini asalnya merupakan bekas tapak lumbung. Pada tahun 1995 mula teroka, sehingga dipindah sehingga menjadi tapak perniagaan yang sebahagian besarnya didiami oleh peniaga-peniaga Melayu, dan di tengah kawasan sekitar 4 ekar ini didirikan sebuah surau yang dipanggil Surau Al-Jabbar, yang dimanfaatkan untuk aktiviti keagamaan selain daripada sembahyang waktu. Tetapi pihak penduduk Muhammad Ali bin Muhammad Yassin telah menerima notis tuntutan untuk mengosongkan hartanah di atas hartanah yang dikenali sebagai HS PT nombor 9313 daerah Kuala Lumpur Mukim Setapak. Notis supaya kawasan ini dikosongkan, dan telah pun diterima oleh pihak penduduk, yang nanti akan diterangkan oleh wakil-wakil penduduk. Saya ingin sebut pada petang ini rasa duka cita yang amat sangat dengan perkembangan ini. Penduduk ketika mohon hak milik, pihak kerajaan kata, khususnya PTG wilayah bandaraya, dia kata ini tapak lumbung, tak boleh keluar hak milik, dan tak mungkin boleh dapat hak milik. Jadi penduduk pun tak mohon lah, tapi tahu-tahu saja ada pemaju yang boleh dapat. Premium pun mereka dah bayar, cukai tanah pun dah bayar. Ini jadi satu perkara yang sangat pelik, yang mengakibatkan kawasan seluas 4 ekar ini menjadi milik mereka, bersekali dengan satu lagi tapak berhampiran, iaitu tapak yang dulunya menjadi milik UTM, semua sekali berkeluasan 27 ekar. 27 ekar. Sebab itu kita sangat duka cita dengan perkembangan ini, dan tadi saya telah 2 kali datang ke tempat ini, dan kita telah mencadangkan penubuhan satu jawatan kuasa bertindak yang akan kita sertakan bersama badan-badan bukan kerajaan. Sebab saya yakin tak mampu penduduk di sini bergerak secara bersendirian. Mereka perlukan satu kekuatan daripada badan-badan bukan kerajaan yang lain, untuk mendukung usaha-usaha bagi mempertahankan kawasan ini. Yang kedua, kita juga pihak penduduk juga akan bertemu dengan, saya difahamkan tadi, mereka akan cuba berusaha untuk mendapat temu janji dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab kita pun fikir orang lain tak mampulah untuk memberi satu jaminan. Kalau mereka sebut pun sekadar satu ungkapan politik semata-mata. Saya membaca statement yang keluar daripada Raja Nongchi, bahawa dia sebut bahawa kawasan ini, khususnya Surau Al-Jabbar ini, dia tak usik, pemaju tak usik. Seolah-olah ungkapan daripada Raja Nongchi ni, dia jadi wakil pula pada pemaju. Sejak bila pula dia jadi wakil pada pihak pemaju ni? Sebab dalam kenyataan yang dia keluarkan, dia kata surau ni dia tak usik, dan dia kata peniaga itu juga
akan dipindahkan di satu kawasan yang akan ditempatkan perniagaan mereka di tempat lain. Jadi sepatutnya bagi saya, Raja Nongcik tidak wajar sama sekali di peringkat ini bercakap senada dengan pihak pemaju. Sepatutnya beliau dengar dan buat pertemuan terlebih dahulu dengan wakil-wakil penduduk. Apa dia tuntutan penduduk, kan? Dengar dan pertimbangkan. Bukan dia buat satu statement yang bagi saya statement itu sama dengan statement pemaju, kan? Ini sesuatu yang sangat pelik bagi saya. Sebab itu saya menyokong usaha pihak penduduk untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh campur tangan dan boleh beri satu plan bagaimana kita nak sama-sama menyelamatkan kawasan ini. Ini mesti dirungkaikan antara pihak penduduk dengan pihak kerajaan. Dan kita telah minta kepada lawyer Zamri bagi pihak Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang kita terima untuk meneliti aspek-aspek yang boleh bagi penduduk ini untuk mereka mempertahankan hak mereka. Walaupun penduduk ni tak ada hak milik, tetapi mana boleh dengan begitu mudah pihak pemaju yang dia datang kemudian baru muncul lebih kurang beberapa bulan ini untuk mengusir penduduk yang telah duduk di kawasan ini sejak daripada tahun 1995 yang telah dipindahkan ke kawasan ini. Jadi ini mungkin komen saya lah sebagai pengerusi lajnah atau pengerusi Biro Pembangunan Tanah dan Wilayah Papusat yang bertanggungjawab atas isu-isu tanah yang berlaku dalam negara kita. Jadi ini komen yang saya boleh berikan ketika ini pada petang ini. Jadi saya minta sikit lawyer Zamri untuk memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan saya hadir pada petang ini mewakili Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan, dan saya juga adalah seorang peguam, dan saya telah diminta untuk meneliti beberapa dokumen, dan saya telah melihat dan baca notis daripada peguam bagi pihak pemaju, dan saya dapati pertamanya notis ini tidak lengkap kerana tidak dinyatakan siapakah pemilik hartanah tersebut. Hanya disebut mewakili pemilik hartanah yang tidak dinyatakan secara khusus. Dan dalam notis ini juga diberi tempoh 30 hari bermula daripada tarikh surat ini, iaitu pada 1 Januari, untuk pemilik-pemilik di AKS ini untuk berpindah, dan juga dinyatakan bahawa tindakan undang akan diambil di mahkamah sekiranya pihak-pihak ataupun penyewa ataupun pemilik di sini tidak berpindah. Jadi kita telah mendengar tadi berbincang dengan penduduk di sini, dan mereka membuat ketetapan pertama akan terus mempertahankan kawasan ini dan surau ini khasnya, dan pertemuan dalam masa terdekat akan dibuat dengan Perdana Menteri, dan kemudian jika perlu tindakan undang barulah akan difikirkan. Dan bagi pihak PAS Wilayah Persekutuan, dan saya juga adalah penasihat undang-undang PAS Wilayah Persekutuan, kita menawarkan khidmat guaman sekiranya pihak pemaju melalui peguam mereka ini mengambil tindakan undang-undang apa sekalipun, sama ada dalam bentuk eviction order, perintah pengusiran, injunction dan sebagainya, maka kita akan menawarkan khidmat kita seperti biasa, secara percuma membela pemilik di sini untuk mempertahankan, kerana mereka ini sebenarnya berhak duduk di sini sudah sekian lama, dan dari sudut equity-nya, dari sudut percetakan equity-nya, mereka punya hak kerana mereka lah telah membangun dan mendirikan surau dan sebagainya. Jadi hak ini tidak patut dan tidak boleh diketepikan begitu saja hanya dengan sekeping notis menghalau mereka. Jadi hak mereka perlu dipertahankan. Cuma kita bersetuju pendekatan pertama ialah melalui pertemuan dengan Perdana Menteri dan perbincangan, dan dapatkan satu solution, satu penyelesaian terbaik. Dan sehingga hari ini pun mereka ini hanya diberikan notis sekeping ini saja tanpa diberikan rancangan alternatif. Kalau adakah sama ada tempat pindahan ataupun tempat gantian ditetapkan, bagaimana dengan bentuk perampasan dan sebagainya, tidak dinyatakan langsung. Hanya sekeping notis beri arahan untuk keluar dalam masa 30 hari, dan jika tidak dipatuhi, tuntutan mahkamah akan dikenakan. Ini pada saya satu tindakan yang sangat, kalau boleh disebut, tidak beradab lah. Oleh kerana mereka ni sudah berada di sini lama, dan mereka telah dijanjikan
boleh duduk di sini dan geran tidak dikeluarkan atas sebab tertentu, sehinggalah pada Julai tahun lepas bila SIM akan dibuat, rupanya geran telah dikeluarkan. Ini satu soal lain lah, soal satu, kalau dari sudut undang-undang disebut misrepresentation. Satu salah nyataan telah diberikan kepada penduduk sini dan akhirnya mereka menerima notis dan terpaksa keluar. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita hadir hari ini untuk setelah kita mendengar permasalahan ini dan untuk makluman kita semua, memang banyak isu-isu seperti ini berlaku di wilayah persekutuan ini, dengan hanya sekeping notis mereka diarah keluar tanpa menafikan langsung hak mereka yang sudah berlama duduk sini. Jadi sekali lagi, PAS wilayah persekutuan kita melalui jawatan undang kita, Biro Guaman kita akan memberikan menawarkan khidmat sekiranya diperlukan oleh pihak surau dan pihak pemilik. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih pada lawyer Zamri. Minta ayam lah. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mewakili pihak surau dan jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih di atas usaha daripada pihak PAS dengan wakil-wakil yang datang pada hari ini. Kami tadi baru selesai sembahyang hajat, ya. Jadi saya pun tak berapa pasti, terkejut juga bila nak dibuat press ni, tapi tak apalah, buatlah apa pun, tak ada masalah dah. Kami pun memang dah kena teruk lah. Okey, cumanya apa yang boleh saya kata tentang surat ni, surat ni yang jadi punca banyak masalah. Dalam peribahasa Melayu dia kata terlajak perahu boleh ditarik, tapi kalau terlajak kata tak boleh tarik. Begitu juga terlajak surat ni, dia tak boleh tarik, ya. Dalam kenyataan akhbar pihak tertentu baru-baru ni ada dikatakan surat itu telah ditarik balik. Jadi macam mana kita nak tarik balik? Macam mana kita nak tarik balik surat yang dah dikeluarkan? Hati kami di sini, kerana surat ni lah kami mengadakan perhimpunan aman pada 14 hari bulan hari itu. Tak boleh tarik tak boleh tampal dan tak boleh jahit disebabkan sekeping surat ni. Kerana surat ini menggambarkan apa yang pihak-pihak tertentu itu mahu. Maknanya keluar daripada sini, robohkan kawasan ni dan mereka ambil. Jadi tidak ada, walaupun dikatakan tariklah, mereka boleh tarik, mereka boleh cakap apa yang mereka nak lah. Tapi kekecewaan yang telah berlaku daripada pihak sini, kami tetap juga mengambil kira surat yang dah dibagikan kepada kami. Dan begitu juga dalam sedikit kenyataan yang saya dah buat sedikit masa hari itu, datanglah sesiapa yang nak ataupun yang sudi nak membantu kami, sila, kami akan terima. Matlamat kami, tempat ini selamat, surau ini selamat, AKS selamat. Bukan kita menentang kemajuan, bukan kita menentang pembangunan. Kalau kita menentang pembangunan, kemajuan, Allah Subhanahu Wa Taala pun tak suka kita mengundur ke belakang. Tetapi bawa kami bersama dalam pembangunan yang nak dibuat tu. Jangan halau. Berapa ringgit sangat pendapatan pemilik-pemilik bengkel di sini satu hari. Kalau ditukarkan ke tempat lain, kita terpaksa bermula daripada kosong balik. Sedangkan selama hari ni kita dah bermula daripada kosong, ada yang menjual tapak, ya, kerana tak mampu. Jadi kalau dipindahkan lagi besok, benda yang sama akan berulang. Saya rasa cukuplah untuk daripada tahun 95 dulu, beberapa orang yang dah surrender, yang dah kalah, tak boleh nak pergi, jadi terpaksa menjualkan tapak mereka juga. Jadi kalau berlaku lagi, kalau diberi pampasan sekalipun, berapa lama nak bertahan? Mungkin untuk sebulan, 2 bulan. Tetapi selepas tu, sebab di sini mereka mencari pendapatan, mereka bergantung kehidupan mereka di sini. Jadi kalau pendapatan itu ditarik, walaupun tidak banyak, tetapi mereka dah menyara keluarga, anak isteri mereka daripada tahun 1995. Ya, kami dah menyara keluarga kami daripada tahun 1995 sampai ke tahun 2012.
tempat ini yang menyara. Sekiranya diberi pampasan, mungkin untuk 2 bulan, 3 bulan contohnya, ataupun dia pindahkan ke tempat lain, macam mana dengan pelanggan-pelanggan ataupun hubungan perniagaan yang dah sedia ada tu? Adakah mereka akan pergi cari ke suatu tempat yang tidak tahu di mana? Jadi itulah masalahnya. Dan begitu jugalah kami dengan surau yang ada. Bagi kami ini tanah tumpah kami. Ya. Apabila tanah tumpah darah kami, maka tuan-tuan fahamlah sendiri bagaimana keadaannya, ya. Jadi kita tidak akan begitu mudah menyerah, walaupun kenyataan-kenyataan mengatakan surau ini tidak akan diroboh, surau ini akan dipelihara. Kalau tidak ada pemilik bengkel dan orang-orang di sana tu, siapa yang nak duduk di surau ni? Hantulah jawab dia. Tak mahu cakap lah kan, yang akan duduk di surau ni. Jadi pada pihak-pihak yang berkenaan, tuntutan kami tetap masih tidak berubah lagi. Ya, tuntutan kami ialah membatalkan pemberian geran yang telah diberi, yang telah dikeluarkan, dan tapak surau dikekalkan keseluruhan, sebab tapak surau ni terduduk di dalam lot tanah. Kami berbincang dan bermesyuarat, ambillah lot yang lain yang lebih besar tu, tapi janganlah ganggu, ataupun bawalah berbincang, bawa kami bersama-sama memajukan, berilah nafas pada kita yang dah agak teruk ni. Dan akhirnya sekali saya rasa janganlah inyaya kepada kami di sini, dan juga janganlah menginyayai kepada orang-orang yang di tempat lain juga. Tak kira sama ada di kawasan KS Surau Jabbar ni ataupun di sekitar Kuala Lumpur ataupun di Malaysia, dalam Malaysia ni. Tolonglah jangan buat penginyayaan. Kita sesama manusia, bumi ni pemberian Tuhan, kita pakat-pakat jaga, kita pakat-pakat cari rezeki, kongsi sikit-sikit seorang. Tapi jangan sampai ada segelintir manusia yang rasa diinyaya dan rasa dianaktirikan.